Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Baik, PDPR kita pada hari ini ialah mata pelajaran pendidikan Islam bersama dengan Ustazah Nabila. Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah bersuci daripada hadas. Baik, di akhir pembelajaran ini, Ustazah harap murid dapat yang pertama menyatakan maksud hadas besar dan pembahagiannya. Yang kedua, menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar. Yang ketiga, menjelaskan perkara yang menyebabkan hadas besar. Baiklah anak-anak, kita tengok kepada maksud hadas. Okey, anak-anak ikut Ustazah baca ya. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contoh, solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Baiklah, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan maknawi. Okey, maknawi ini ialah hadas besar atau hadas kecil. Baik, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan hadas. Hadas ni, okey, segala najis yang ada pada badan kita yang menghalang kita untuk solat, untuk tawaf ataupun untuk menyentuh Al-Quran. Contohnya, kita dah terkentut. Bolehkah kita nak menyentuh Al-Quran? Jawapannya, jawapannya tak boleh. Okey, kita tengok kepada pembahagian hadas. Okey, hadas ni ada dua. Ustazah rasa semua dah tahu kan, hadas besar dan hadas kecil. Baiklah, hadas besar ni cara bersuci adalah dengan mandi wajib. Okey, cuba tengok ni atas gambar orang tengah mandi. Okey, kalau kita berhadas besar, kita perlu mandi wajib untuk membolehkan kita solat, untuk membolehkan kita membaca Al-Quran. Okey, kemudian kita tengok hadas kecil. Hadas kecil, cara bersuci adalah dengan berwuduk. Contohnya, kalau kita lepas buang air besar ataupun buang air kecil ataupun kita terkentut. Okey, kita nak solat, jadi kita perlu berwuduk untuk membolehkan kita solat. Seterusnya, kita tengok kepada hukum bersuci daripada hadas. Okey, kalau kita dalam keadaan hadas, macam yang tadi Ustazah cakap, sama ada kita berhadas kecil ataupun berhadas besar, kita wajib untuk bersuci. Kita wajib untuk bersuci. Okey, kita tengok dalam surah Al-Ma'idah. Okey, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Okey, berjunub di sini adalah berhadas besar. Okey, jadi apabila kita berhadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil, kita wajib bersuci. Seterusnya,
kita tengok kepada sebab berhadas besar. Okey, tadi kita dah tengok sebab hadas kecil. Okey, sebab hadas kecil, anak-anak boleh sebutkan semula sebab berhadas kecil. Yang pertama, kita buang air kecil, buang air besar ataupun kentut. Okey, di sini kita nak tengok sebab berhadas besar. Okey, sebab berhadas besar yang pertama ialah keluar mani. Okey, keluar mani ni bagi orang lelaki yang telah balik. Maksudnya yang dah cukup umur, yang dah sampai umur, dia akan keluar mani. Okey, yang kedua, sebab hadas besar yang kedua ialah nifas. Okey, nifas ni adalah sejenis darah. Okey, darah yang keluar apabila seorang perempuan melahirkan anak. Okey, contohnya kalau kita tengok ibu kita yang dah melahirkan adik kita, tengok tak kalau ibu kita mesti tak solat kan? Kalau ibu tak solat tu, ibu sedang keluar darah nifas. Okey, seterusnya adalah wiladah. Okey, wiladah ni adalah sejenis darah juga yang keluar sejurus selepas seorang perempuan melahirkan anak. Okey, seterusnya sebab berhadas besar juga mati. Okey, jadi orang yang mati ni apabila dia dimandikan, dia perlu dimandikan dengan mandi wajib. Okey, seterusnya adalah haid. Haid ni adalah darah yang keluar daripada perempuan yang dah cukup umur. Okey, yang dah balik. Okey, anak-anak perempuan nanti yang dah balik, dia akan keluar darah haid. Okey, seterusnya sebab hadas besar yang terakhir ialah bersetubuh. Bersetubuh ini adalah untuk lelaki dan perempuan yang telah berkahwin sahaja. Baiklah, untuk tugasan hari ini, murid-murid diminta untuk buka buku aktiviti pendidikan Islam yang berwarna purple. Kemudian jawab soalan pada muka surat 79, 80 dan 81. Itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.